hanya untuk mencari maklumat dengan kita menekan di dalam papan kekunci kata-kata yang berkaitan dengan apa yang kita nak cari. Betul? Ibu-ibu, bapa-bapa? Tetapi dengan adanya web 3.0 di mana sistem pencarian seperti di dalam Google telah dipertingkatkan untuk bukan hanya perkataan saja yang boleh dimasukkan untuk pencarian, tetapi boleh juga menggunakan voice, suara kita untuk mencari. Itu otomasi, kan? Itu robotik, AI yang seperti mana saya menggunakan handphone saya, ponsel saya untuk mencari bahan cepat. Saya cuma sebutkan nama seperti Siri, find me information. Maka Siri, iaitu robot di handphone saya, akan mencarikan maklumat untuk saya. Maka teknologi ini memerlukan continuous development. Sentiasa mengembang teknologi ini, sentiasa dipertingkatkan. Maka dalam keadaan ini, perusahaan, businesses boleh memanfaatkan big data dan menggunakan algoritma untuk mengautomasikan sistem dan mengambil keputusan mengenai alokasi produksi dan juga sumber daya ataupun sumber tenaga. Maka di sini amat penting sekali kepada mahasiswa dan mahasiswi di universitas Sumatera Utara kena sedar bahawa pekerjaan anda di masa kamu akan habis nanti bukannya sekadar manual ataupun sekadar apa yang kamu ketahui dalam ilmu yang kamu pelajari. Namun kamu perlu mendedahkan diri kamu dengan bagaimana untuk menggunakan teknologi yang ada di sekeliling kamu. Kamu tak perlu terlalu terkejut dengan apa yang ada sekarang ini di dalam handphone kamu. Dan menggunakan teknologi tersebut untuk digunakan sebagai peluang untuk kamu tunjuk kepada syarikat-syarikat yang akan mengambil kamu sebagai pekerja supaya kamu katakan kamu boleh menginovasikan syarikat ataupun perusahaan yang kamu bekerja dengan teknologi web 3.0 yang boleh bantu untuk meningkatkan peluang mendapatkan sales yang lebih tinggi. Maka apabila kamu mempunyai ilmu tersebut, tak perlu. Saya sentiasa menceritakan ini kepada siswa dan siswi di universiti saya. Kamu hanya dambahkan ilmu, jangan risau tentang pengetahuan coding. Kerana sistem sekarang ini adalah user friendly. Bila kita ada web 3.0, kebanyakan aplikasi membantu untuk mendesainkan keperluan yang ada yang ingin kita gunakan. Namun untuk ke arah bagaimana nak gunakan, perlu kita mendalami ilmu tentang teknologi dengan lebih tepat dan betul. Kerana kadang-kadang ilmu yang kita dapat di dalam YouTube, kadang-kadang kita tahu ilmu ini boleh kita pelajari secara mudah di YouTube. Namun di YouTube ada juga ilmu-ilmu yang agak kurang benar. Contohnya kadang-kadang ilmu itu cuba untuk kamu masuk di dalam satu website dan akhirnya kamu mendapat masalah apabila tidak dapat sebenarnya ilmu yang sebenar. Maka di sini saya ingin pertekankan, walaupun teknologi ini bagus untuk kamu pelajari, namun ada ketikanya, there is sometimes you have to ask the relevant person whether or not the information is reliable or not. Adakah maklumat yang kamu baca di dalam social media, adakah ia benar ataupun tidak? Kerana dengan teknologi ini, bukan sekadar
pihak yang benar saja yang berusaha untuk sampaikan maklumat. Namun ada juga pihak yang mengambil peluang. Sebagai contoh, scammers. Nanti kita ceritakan scammers ini, bagaimana teknologi ini walaupun membantu ekonomi, namun pada ketikanya teknologi digital ini boleh menyebabkan keruntuhan ekonomi sesuatu masyarakat. So kita kena jaga-jaga. Baik. Dan terakhir sekali adalah tentang inovasi dalam kontrak perniagaan. Bila kita sebut tentang inovasi, mesti inovasi kontrak perniagaan mesti di kalangan ibu-ibu, bapa-bapa pernah menggunakan khidmat servis yang melibatkan delivery ataupun penghantaran makanan. Betul ya? Ataupun sekurang-kurangnya mungkin transportasi sebelumnya ada COVID-19 mungkin menggunakan khidmat untuk bergerak di satu tempat ke satu tempat. Di Indonesia saya difahamkan perusahaan yang paling besar di sana berkaitan dengan travelling adalah Gojek. Betul ya? Gojek. Ya, betul. So itu adalah perkataan ride sharing. Tapi di dalam Gojek, dalam ride sharing, ada juga transaksi yang perlu kita verifikasikan. Verifikasi contohnya adakah kita betul ataupun tidak orang ini yang terima wang kita ataupun tidak, iaitu seperti dalam digital wallet. Kerana apabila kita memulakan sesuatu transaksi yang melibatkan pemberian wang, maka kita perlu juga lihat tentang penggunaan e-wallet dan juga selain daripada itu cyber security. Yang mana kadang-kadang bila kita hantar wang kita, tiba-tiba di dalam ponsel kita adanya aplikasi yang menyebabkan pihak lain menerima maklumat yang kita gunakan seperti akaun bank dan sebagainya. Maka itu yang kita perlu sedar, kena berhati-hati dengan teknologi. Namun dengan adanya perkara-perkara ini menyebabkan kesan yang agak besar kepada ekonomi masa kini, maka wujudlah digital ekonomi. Saya share di sini data yang saya lihat berkaitan dengan Indonesia supaya bapa-bapa, ibu-ibu, mahasiswa dan mahasiswi sedar peluang yang ada di Indonesia. Kalau lihat di Indonesia pada tahun 2007, number of internet user adalah sekitar 47% of total population. Hampir lebih daripada itulah jumlahnya 47%. Hampir separuh. Dan kita ada data-data di sini, kita lihat apakah dia platform-platform yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Mungkin termasuk juga di Medan, ya, di kalangan para mahasiswa-mahasiswi di USU. So ada gunakan YouTube, Facebook, Instagram, kan. Banyak yang gunakan juga WeChat, kan. LinkedIn, ini amat penting kepada mahasiswa-mahasiswi untuk mencari pekerjaan di masa hadapan. Namun, kita lihat bagaimana pada tahun 2019, kita lihat ini sudah hampir kepada pandemi. Penggunaan dia lebih daripada 47%. Maka berlaku peningkatan dan hampir data-data ini menunjukkan bahawa semakin ramai masyarakat melihat pentingnya teknologi digunakan dalam kehidupan. Maka apabila ini berlaku, kita tidak boleh lari daripada keadaan semasa yang sedang merubah sekeliling. Seperti mana dahulunya perniagaan dijual makanan, contohnya makanan, dijual hanya kepada masyarakat di sekeliling.
Jualan makanan, keropok, kerepek, hanya boleh dijual oleh orang-orang di sekitar kawasan tersebut. Namun dengan adanya data ini, maklumat yang ada di Indonesia, lebih ramai peluang untuk menjualkan kerepek ini secara online kepada pihak yang ingin membeli kerepek tersebut. So mungkin petang ini rasa lapar, hari petang Jumaat rasa ingin kerepek, order saja di online, di ponsel. Seperti mana di Malaysia juga, populationnya, internet usernya ramai. Lihat pengguna teknologi digital di Indonesia. Ini data saya dapat daripada WeSocial 2016. Kita lihat kebanyakan daripada maklumat menunjukkan peningkatan yang banyak. Seperti number of active internet user makin meningkat. Dan data ini direkodkan pada 2016. Dan mungkin data yang berlaku sekarang pada tahun 2020, walaupun kita lihat banyak perniagaan, perusahaan terpaksa ditutup kerana kekurangan bisnes semasa pandemik. Kerana mungkin banyak perniagaan tidak dapat cepat untuk menginovasikan perniagaan mereka untuk berniaga secara maya. Mungkin kerana pada ketika itu kejutan yang berlaku sebelum pandemik untuk membolehkan mahasiswa-mahasiswi di Indonesia ini dilengkapkan dengan kemahiran untuk menggunakan teknologi digital dengan efektif bagi membantu perusahaan di sekeliling kawasan seperti di Indonesia lah, di kampung-kampung, di ceruk-ceruk, di tempat-tempat di kawasan terpencil. So itu sekarang ni usaha je untuk meningkatkan ilmu ini perlu dipertingkatkan, walaupun kita sedang bercakap tentang fintech, financial technology. Namun kalau kita lihat bisnes online, iaitu bisnes kuliner online semakin hits setelah ada pandemik corona. Semakin ramai yang ingin bisnesnya menjual barangan dan dihantar dengan rider-rider, dihantar ke kawasan-kawasan bicara. Ini memerlukan pemahaman kepada semua sekali, bapa-bapa, ibu-ibu, mahasiswa-mahasiswi, untuk memahami bagaimanakah kita melatih dan mendapatkan ilmu yang betul supaya kita boleh memberikan, empower the people dengan cara kita perlu ketahui apakah dia perkara yang boleh, yang betul, yang benar, yang dibenarkan oleh kerajaan, oleh government, dan apa yang sebenarnya perlu dielakkan. Maka di sini saya ingin ceritakan, awas dengan scammer. Sebab dengan adanya digital teknologi ini, kadang-kadang ada sekumpulan manusia yang mengambil peluang untuk melakukan penipuan. Especially apabila melihat adanya orang, masyarakat yang tidak tahu maklumat sebenarnya, tapi telah diceritakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, menjanjikan pulangan yang tinggi, wang yang tinggi, apabila melihat kepada di dalam social media gambar-gambar yang cantik tentang kemewahan, kekayaan dengan bisnes online yang sebenarnya adalah scam. Contohnya penipuan trading di platform-platform yang disebut sebagai platform broker.
yang menggunakan, sebenarnya mereka manipulator di dalam harga, iaitu market breaker. Maka sebenarnya apa yang diperdagangkan di dalam online yang ingin scammer-scammer ini dapatkan duit adalah mereka menjual ataupun mereka menyatakan bahawa aktiviti yang digunakan, yang mendapatkan keuntungan ini adalah aktiviti yang benar. Namun sebenarnya jika kita lihat, pada asasnya perniagaan tersebut hanyalah berdasarkan kepada ini yang saya sebut contract for difference, di mana kontrak tersebut adalah kontrak yang hanya melihat kepada keuntungan yang ikut kepada harga yang mereka sendiri tentukan, broker-broker ini tentukan. Maka jika scammer-scammer ini yang menggunakan platform-platform, contohnya MetaTrader, jualan dagangan, walaupun itu adalah peluang untuk kamu janakan wang menggunakan mobile, ponsel untuk dapatkan wang, tapi kita kena faham contract for difference ataupun kontrak perbezaan harga yang kita dagangkan, bukannya aset. Itu awas. Kerana sebenarnya untuk berdagang, untuk mendapat keuntungan, kita perlu berdagang dengan aset yang jelas. Pemilikan aset perlu wujud. Even di dalam Islamic finance, pemilikan aset adalah penting apabila kita ingin menjual membeli. Aktiviti tersebut perlu dilengkapkan dengan ownership, pemilikan. Walaupun ia dijalankan secara online, maya, menggunakan platform contohnya jualan saham. Tapi dengan platform yang broker yang betul, yang bukan market maker, pemilikan itu berlaku antara pembeli dan penjual di dalam exchange market. Tapi apabila melibatkan CFD contract, iaitu contract for difference yang biasanya berlaku di dalam dunia online trading ni, sama ada mereka berdagang forex, mereka berdagang bitcoin, cryptocurrency, maka ramai daripada mereka menjadi mangsa. Pelanggan-pelanggan menjadi mangsa apabila broker-broker sebenarnya mereka manipulate harga di dalam sistem mereka, platform MetaTrader itu, kerana ia tidak berdasarkan kepada pemilikan. Ia hanya manipulate harga. Dan apabila keadaan itu berlaku, ramai yang kerugian. Dan keuntungan itu sebenarnya duit yang didapati itu mereka broker-broker ini kongsikan kepada pihak-pihak tertentu. Yang mana untuk menunjukkan kemewahan supaya lebih ramai mangsa ditipu, maka mereka kongsikan kepada broker ini, kongsikan kepada orang tengah, mungkin di dalam orang tengah ini mempertontonkan kekayaan di dalam sosial media, maka lebih ramai yang akan menjadi mangsa scammer. So apa yang perlu dibuat di dalam keadaan digital ekonomi yang adanya financial technology ini, maka pada petang ini saya ingin jelaskan beberapa perkara yang perlu kita sedar. Mungkin di Indonesia, mungkin ada yang telah sedar di kalangan bapa-bapa, ibu-ibu, mahasiswa-mahasiswi, cuma saya mungkin sentuhkan beberapa perkara. Bagaimana ekonomi digital mampu bergerak ke hadapan dengan partisipasi daripada semua masyarakat dengan benar dan juga dengan keuntungan yang benar. So itu yang kita perlu pelajari. Kita perkenalkan ini dulu, iaitu crypto asset versus digital currency. So itu saya ingin jelaskan. Kalau kita lihat di
contohnya kita ada ditayangkan di banyak stesen televisyen, especially semasa pandemi. Ramai yang melihat berita-berita daripada CNBC Indonesia. Mereka menceritakan tentang harga pasaran Bitcoin, iaitu kripto aset pada tahun 2019 agak menarik. Namun sejak kebelakangan ini harganya telah jatuh, tapi masih lagi ada momentum untuk improve harganya. Namun bila kita lihat adakah ia kejayaan mata wang digital, ini yang dilihat di sini, maka kita kena faham bagaimana, apakah bezanya crypto asset dengan digital currency. Nah, untuk elakkan diri kita daripada ditipu menjadi mangsa scammer, saya telah buatkan satu penjelasan di dalam YouTube channel saya. Saya telah jelaskan, ini salah satu daripada kursus ataupun topik seminar yang telah saya buat pada tahun 2021, Ogos 2021, tentang blockchain and crypto asset in fintech. Saya harap mungkin di sini bapa-bapa, ibu-ibu, mahasiswa-mahasiswi semua boleh cuba untuk lihat YouTube ini. Boleh nanti gunakan handphone, ponsel masing-masing, scan QR code di bawah. Saya ada QR code ini, terus scan, boleh dilihat tentang YouTube yang khusus yang telah saya buat. Ia agak panjang juga, sebanyak hampir 2 jam. Namun harapnya masing-masing boleh pelajari apakah ilmu blockchain and crypto asset. Dan ini adalah di dalam perspektif Malaysia. Now, untuk berdagang dengan betul untuk crypto asset, bapa-bapa, ibu-ibu, mahasiswa-mahasiswi perlu juga faham bagaimana environment yang benar di dalam perdagangan crypto asset ini. Iaitu apabila kita berdagang melalui digital asset exchanger yang dibenarkan oleh regulator. Contohnya Bank Indonesia. Sebabnya pasti kita inginkan maklumat tentang bagaimana perdagangan aset kripto di Indonesia. So ini yang telah saya lihat pada tanggal Julai 2022, baru-baru lagi Juli 2022, ada satu festival ekonomi keuangan digital ataupun FACD telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang menerangkan tentang digital currency ini dan bagaimana ekonomi fintech ataupun fintech ini akan mempengaruhi ekonomi Indonesia pada masa depan. Saya ingin kongsikan perkara ini dengan para peserta semua supaya kita faham untuk dapatkan maklumat yang benar dan maklumat yang betul, bagaimana untuk menggunakan peluang yang betul untuk mengambil keuntungan di dalam ekonomi digital, especially berkaitan dengan perdagangan crypto asset, maka perlu kita lihat kepada maklumat yang ada disediakan oleh Bank Indonesia. Saya ingin kongsikan satu perkara. Website ini, so kalau kita lihat, ini adalah kalau di sini saya kongsikan, bapa-bapa, ibu-ibu, jika belum pernah lagi pergi ke website FACD virtual event, bapa-bapa, ibu-ibu boleh pergi ke website ini. Saya sudah kongsikan link ataupun PowerPoint slide dengan organizer, boleh dapatkan. Tapi di sini bapa-bapa, ibu-ibu boleh pergi ke artikel ini, yang disediakan oleh Bank Indonesia bertarikh 12 Julai 2022, dan untuk pergi kepada video-video yang telah dikongsikan
Di dalam event tersebut, boleh klik di sini. Saya akan kopikan link ini dan paste di dalam chat. Nah, ini penting juga kepada mungkin ada di kalangan bapa-bapa, ibu-ibu, pensyarah-pensyarah di USU ingin menjalankan research berkaitan dengan digital ekonomi, boleh pergi ke website ini. Bank Indonesia ini memang bagus. Kerana di sini bila kita lihat akan ada rakaman-rakaman yang telah disimpan untuk rujukan publik. Pernah dengar event ini, Pak Fakdi? Pernah dengar? Mungkin minta sedikit komentar. Event yang dikelola oleh Bank Indonesia. Mungkin Pak Samba? Betul, doktor. Ada? Ada. So kalau kepada yang lain, mahasiswa-mahasiswi, kalau lihat di sini, di Fakdi ini ada contohnya, kita pergi ke agenda, main stage. Okay, saya sharing di sini supaya maklumat disampai kepada semua, supaya kita pelajari apa yang benar-benar berlaku. Sebab kita tak nak maklumat yang salah sampai. So, di sini ada streaming. So, saya ambil satu contoh tentang streaming yang telah dikongsikan oleh Bapak Tommaso Mancini. Okey, ini merupakan daripada IMF. Yang ini speaker daripada Deputy Governor Bank Indonesia yang menceritakan tentang future of money. So kita lihat, saya klik di sini, terus dia keluar link YouTube. So bapa-bapa, ibu-ibu, mahasiswa-mahasiswi boleh pergi ke link ini dan lihat bagaimana talk ini telah dirakam Chief in the Monetary and Capital Markets untuk Department of International rujukan Monetary Fund, bapa-bapa, Mr. ibu-ibu, Tommaso Mancini mahasiswa-mahasiswi. Grifoli. So ini yang penting. Saya sharing di sini bagaimana boleh salurkan maklumat yang benar kepada semua. InsyaAllah. Kalau di YouTube saya hanya ceritakan keadaan di Malaysia, tapi saya harap dengan petang ini, dengan adanya maklumat ini, bapa-bapa, ibu-ibu, mahasiswa-mahasiswi boleh dapatkan maklumat memang relevan dengan ekonomi Indonesia. Sebab ada yang katakan bahawa digital ekonomi ini mereka tak nampak. Mereka hanya nampak apa yang berada di social media sahaja. Mereka tidak lihat peranan fungsi Bank Indonesia sebagai regulator di dalam keuangan, especially tentang digital ekonomi. Hanya bergantung kepada social media. So itu salah. Bagi saya sebagai researcher, sebagai pensyarah, lecturer dan sebagai seorang Muslim, saya ingin nyatakan di Malaysia sekalipun perkembangan teknologi digital memang di dunia luar sana banyak scammer-scammer yang ingin menyampaikan maklumat berkaitan dengan peluang untuk mewujudkan menjana keuangan, peluang untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Maka adalah penipuan-penipuan, scammer-scammer yang kata mereka boleh dapatkan maklumat, dan apabila mereka dapatkan maklumat, duit, mereka hilang terus. Tapi dengan maklumat yang tersedia ada, mungkin oleh regulator di negara-negara kita, kita boleh lebih yakin dan boleh dapatkan maklumat yang benar dengan pihak-pihak yang betul. Supaya jika kita ingin meyakinkan diri untuk invest, melabur wang, kita tahu dengan pihak mana untuk kita melaburkan wang kita. Maka di dalam topik yang tadi tentang digital currency, maka
apa yang telah dibincangkan oleh mereka. Saya summarizekan apa sebenarnya Central Bank Digital Currency yang dijelaskan di dalam conference tadi, di FACD tersebut. Dan ini bukan sahaja di Indonesia, malah sedang diusahakan di Malaysia dan di serata regulator di serata dunia. Dan ini diinisiasikan di peringkat antarabangsa. Namun apa yang saya boleh ringkaskan di sini, dan ini memerlukan kepada mungkin pemahaman, sebenarnya CBDC ini memberi fokus kepada 3 perkara yang memang menjadi fokus, iaitu sovereign. Sovereign ini adalah kedaulatan. Kita ingin pastikan wang yang ingin diusahakan, digunakan pada masa hadapan mempunyai protection daripada kejatuhan nilai. So perlu ada sovereign. Walaupun ia akan dijadikan sebagai satu mata wang yang digital, tapi ia mempunyai unsur-unsur sovereign. Perkara kedua adalah cross-border payment. CBDC ini akan memainkan peranan yang penting untuk mempercepatkan pembayaran payment di antara negara dengan negara lain secara peringkat antarabangsa. Maka amount dia akan lebih besar setentunya. Dan perkara ketiga menjadi fokus di dalam development CBDC ini adalah untuk ia dijadikan sebagai monetary policy tools, iaitu alat untuk menjaga polisi keuangan. Contohnya, bagaimana untuk membantu ekonomi berkembang, maju. So, adakah boleh CBDC ini memberikan kecairan, liquidity yang diperlukan untuk memacu bisnes? So, itu penting sebab bila ada CBDC, maka tak perlu wang dicetak. Dan bagaimana ia dikawal, itu menjadi perkara penting. Oleh yang demikian, jika kita lihat kepada conference FACD tersebut, dinyatakan bahawa masih lagi ada peluang untuk kontribusi bagaimana CBDC di Indonesia ini boleh dilaksanakan. Maka peluang untuk melaksanakan research, peluang untuk mahasiswa-mahasiswi untuk berfikir bagaimana untuk menjanakan idea untuk CBDC ini dilaksanakan. Dan ini saya rasa antara ilmu-ilmu yang boleh digunakan untuk dipelajari dan untuk nanti digunakan apabila mahasiswa-mahasiswi ingin memilih pekerjaan. Dan mungkin apabila ada ilmu yang betul tentang ini, teknologi fintech, ia akan memberi peluang kepada semua sekali bagaimana menggunakan digital teknologi untuk empower the people in the digital economy. So maka itu saya tamatkan sesi penerangan saya dengan sesi soal jawab. Namun sambil-sambil ada sesi ini, saya harap ramai boleh subscribe di YouTube channel saya supaya mungkin ada perkara-perkara masa hadapan saya kongsikan, dan jika tekan loceng bell akan dapat notifikasi di masa hadapan. Dan harap disebarkan channel saya bersama dengan mahasiswa-mahasiswi lain. So untuk pengetahuan semua juga, saya akan lakukan satu topik berkaitan dengan non-fungible token ataupun NFT pada bulan depan, November 2022. Bagaimana apakah ia dan bagaimana untuk mendapatkan pendapatan di dalam digital economy ini. So itu topik yang saya akan berikan, dan mungkin jika ingin jemput saya, insya-Allah saya sudi untuk menyampaikan ilmu ini. Mungkin saya sampaikan juga di dalam YouTube channel saya, insya-Allah.
So jika ada soalan, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Muaizam bin Musa. Silakan kepada audiens jika ada yang ingin bertanya, untuk silakan mengangkat tangan atau raise hand. Boleh juga untuk menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Okey. Baik Pak, di sini ada satu pertanyaan, mungkin bisa dilihat pada kolom chat. Pertanyaannya dari sisi, apakah dengan adanya peran dari layanan crowdfunding menjadi salah satu faktor penyebab perkembangan vintage yang begitu cepat? Terima kasih Pak, silakan dijawab. Baik. Jika dilihat bagaimana crowdfunding ini digunakan, perkara pertama sekali dilihat adalah dari segi kepercayaan masyarakat. Itu perkara penting. Di dalam apa-apa jenis investment, sebab crowdfunding ini merupakan satu investasi juga, di mana apabila satu idea ingin mendapatkan dana daripada sesiapa, investor-investor, dan apabila menggunakan sumber crowdfunding ini, maka sistem itu perlu diwujudkan supaya kepercayaan masyarakat terhadap bagaimana wang itu sebenarnya disalurkan kepada projek yang ingin didanai. Maka apabila sudah platformnya dipercayai, maka itu yang membolehkan sumber-sumber aktiviti yang berkaitan dengan fintech itu berjalan dengan lebih baik. Sebagai contoh, dengan wujudnya daya keselamatan, cyber security, kan, yang ada di platform tersebut, maka jika ada pihak ingin mendapatkan maklumat daripada orang lain di dalam database tersebut, tidak boleh dapat ataupun dihalang dengan wujudnya cyber security yang bagus. Maka itu juga merupakan satu daya yang membolehkan perkembangan fintech yang cepat. Dan perkara kedua, selain daripada trust, trust ini, kepercayaan daripada masyarakat, perkara kedua adalah melihat kepada kejayaan produk-produk yang telah dihasilkan melalui crowdfunding ini. Sebab apabila crowdfunding berjaya dan projek itu menghasilkan keuntungan kepada investor, maka keuntungan itu disalurkan kepada pelabur-pelabur dengan mudah. Sebagai contoh, salah satu daripada produk crowdfunding ini di dalam fintech dikaitkan juga dengan produk di dalam investasi yang menggunakan blockchain teknologi. Projek-projek yang menggunakan teknologi blockchain. Sebagai contoh, kita ada Ethereum. Di mana Ethereum ni baru-baru ini harga dia agak jatuh sebab dia berubah daripada bagaimana koin-koin ataupun token tersebut diperolehi daripada sistem komputer kepada sistem yang dipegang sahaja. So apabila akses itu selamat, kepercayaan itu wujud, maka itu yang menyebabkan perkembangan fintech lebih laju. Dan kita lihat begitu cepat sekali harga Ethereum naik. Begitu cepat sekali harga Bitcoin naik sebab adanya kepercayaan. So untuk menjawab persoalan, adakah crowdfunding ini salah satu faktor penyebab perkembangan fintech? Ia
jawapan saya, ia merupakan salah satu contoh yang menunjukkan fintech itu berkembang maju kerana masyarakat percaya kepada produk yang menggunakan teknologi ini. So itu jawapan saya. Terima kasih atas soalan tersebut. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Kami persilakan, mungkin satu pertanyaan lagi. Mungkin sambil menunggu pertanyaan lain, mungkin saya boleh berkongsi dengan Dr. Muhaizab sedikit. Dokter. Ya, boleh, silakan. Ya, jadi menarik dokter, sebab kalau kita mengingat scammer ni mungkin di setiap negeri itu mungkin motif dia mungkin sama ya dokter, tapi mungkin teknikal mungkin beda ataupun mungkin yang mereka tuju juga berbeda. Nah, saya melihat bahwa kalau di Indonesia ini adalah salah satu yang paling ramai itu mereka menyasar kepada pasar mereka itu adalah mahasiswa, dokter. Seperti misalnya pinjaman online, itu apa online loan itu, dokter. Satu lagi itu juga dalam online trading dan juga cryptocurrency. Nah, itu ramai student levelnya yang menjadi pasar mereka. Dan bahkan di dalam iklan sendiri, iklan yang mereka tawarkan baik dalam YouTube, dalam television, itu mereka ramai menggunakan bahkan mahasiswa. Gitu. Nah, mungkin dokter boleh berbagi kongsi dengan kita di sini bagaimana sepatutnya mahasiswa ini untuk berhati-hati terhadap scammer yang mungkin akan ya tentu ini scammer tak boleh kita mungkin tak dapat hilang, tapi mungkin boleh diminimize, dokter. Mungkin boleh di-sharing, dokter. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Untuk menjawab persoalan bagaimana scammer ini wujud, adakah mereka berbeza dengan scammer sebelum adanya fintech? Jawapan saya, mereka sebenarnya orang yang sama. Sama ada mereka ini menggunakan platform online untuk memaparkan peluang bisnes dengan keuntungan, ataupun mereka memaparkan peluang bisnes, keuntungan dengan meletakkan poster-poster di dinding bangunan. Mereka tetap sama. Objektif mereka adalah untuk supaya mengambil wang sebanyak mungkin dengan cara yang mudah. Namun, apabila kita lihat dan saya kongsikan tadi, maklumat yang saya kongsikan, sharing berkaitan dengan apa saya sebagai Malaysia melihat maklumat daripada Bank Indonesia. Dan apabila saya jelaskan, di sini adalah sumber maklumat yang betul untuk diperdengarkan. Maka kita perlu ajar kepada sesiapa yang kita rapat, sama ada mahasiswa, mahasiswi, rakan-rakan sebilik. Mungkin mereka tidak sedar bahawa di dalam keuangan adanya regulator. Sebab masalah di sini adalah masalah yang di mana saja berlaku di dalam berkaitan dengan teknologi keuangan, iaitu sumber maklumat yang kurang jelas daripada government. Sebab engagement daripada kerajaan, daripada government, contohnya Bank Indonesia, kepada masyarakat menceritakan tentang, berkongsikan tentang bagaimana untuk tidak investasi di
dengan orang-orang ini agak kurang sekali wujud. Tetapi jika kita tahu dan kita jelaskan pentingnya kita dapatkan maklumat daripada sumber yang betul, seperti Bank Indonesia sebagai contoh. Itu usaha yang pertama, edukasi tentang siapakah kita perlu percayai. Sebab maklumat yang ada di sosial media agak kurang untuk menjelaskan tentang maklumat ini. Benar? Betul ya? Maklumat tentang FACD itu pun agak kurang dikongsikan kepada mahasiswa-mahasiswi. So, perkara yang pertama di dalam teknologi information adalah kekurangannya penyampaian maklumat yang benar seperti kita adakan event ini. Tujuan objektif event ini dilaksanakan supaya kita melihat dan mendengar bagaimana sesuatu perusahaan yang dijalankan di dalam fintech ini dilaksanakan dengan benar. Dan kita dapatkan dahulu maklumat di dalam sumber yang betul seperti di Indonesia adalah Bank Indonesia. So, caranya untuk memastikan scammer-scammer ini boleh dikurangkan pengaruhnya di kalangan sosial media, di kalangan mahasiswa-mahasiswi adalah di peringkat universitas. Perlunya kerap kali mewujudkan saluran ini, forum ini, penjelasan ini kepada masyarakat. Dengan kata-kata lain, we fight fire with fire. Maka mahasiswa-mahasiswa di sini, mahasiswi, kamu yang sudah ada di sini menjadi frontliners. Kita dulu perangi COVID, betul? Sekarang ini kamu bertanggungjawab untuk menjadi frontliners, memastikan bahawa orang-orang yang menipu di luar sana, mereka tidak lagi mengambil peluang akibat daripada kurangnya maklumat. Pastinya ada yang mengoffer dengan menunjukkan duit yang banyak, dengan kereta yang besar, mobil yang besar, dengan mungkin tunjukkan pakaian yang cantik. Namun itu bukannya bukti menunjukkan hasil wang yang mereka terima adalah hasil yang legitimate. Sebab kurangnya pendedahan bagaimana wang itu sumbernya daripada sumber yang asli. Oleh itu caranya untuk berlawan dengan mereka dan membantu rakan-rakan di sini, mahasiswa-mahasiswi yang masih lagi tidak pasti apakah cara dia untuk dapatkan maklumat dan juga mungkin dapatkan pekerjaan. Kena pastikan jangannya mahasiswa-mahasiswi ini bila sudah habis belajar ataupun sedang belajar menghantar resume kepada scammer-scammer ini. Itu masalah dia. Sebab apa? Jika mereka tidak sedar bagaimana siapakah scammer ini dan di mana nak pastikan mereka itu bukan scammer. So itu cara dia, maklumat perlu kita sampaikan kepada semua. Dan saya rasa jika USU masih meneruskan usaha seperti ini, mengambil proaksi menyampaikan maklumat kepada masyarakat dengan mudah, mungkin mungkin lebih daripada orang-orang yang kita panggil ini boleh menyampaikan ilmu yang mudah. Saya simple saja. Kalau boleh ilmu itu kita sampaikan seramai mungkin, maka peluang untuk kita pastikan kehidupan kita terjamin, wang kita pun selamat. Itu pasti. Itu yang jawapan saya. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Baik, terima kasih.
Bapak Dr. Muhammad Muaizam bin Musa. Sekaligus penjelasannya menjawab ini pertanyaan dari Saudara Dede, bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam menghindari penipuan dalam online bisnis. Apakah Bapak Dr. Muaizam ingin menambahkan lagi, Pak? Ya, betul. Kerana bagus apa yang ditanyakan oleh Dede, mahasiswa kita, kerana pada zaman sekarang ini tidak ramai generasi muda ingin meluangkan masa untuk mendengar ceramah. Apa yang mereka inginkan pada masa ini, especially petang-petang ini, mungkin mereka ingin bermain Mobile Legend. Kan? Kerana di dalam situ juga boleh untuk mendapatkan wang digital. So, apa yang perlu dimainkan sekarang adalah mahasiswa-mahasiswi perlu sedar bahawa kamu di kampus mempunyai peranan penting sebagai penyampai maklumat kepada masyarakat. Now, jika maklumat yang kamu sampaikan adalah tidak benar, kurang ilmunya, maka hasilnya akan menyebabkan masyarakat terjejas dan terjebak di dalam masalah social problem. Kerana peluang yang ada di dalam digital economy bukan sekadar hanya di dalam bidang fintech. Tapi digital economy juga berkembang di dalam bidang seperti yang saya sebutkan, kulineri, di mana pengusaha-pengusaha makanan yang menjual makanan, krepek boleh menjual secara online. Dan juga mungkin ada yang ingin membuat pendapatan sendirian sebagai trainer online, boleh menggunakan online platform untuk menjadi trainer dan mendapatkan wang. Kita panggil dia sebagai digital workers. Banyak saluran-saluran yang boleh digunakan, dan di sini saya nasihatkan kepada semua bapa-bapa, ibu-ibu, mahasiswa-mahasiswi sentiasa berfikiran positif dan sekadar ilmu yang harus dipelajari untuk exam, tapi pelajari ilmu hidup. Itu penting. Jika tiada ilmu hidup, hasilnya walaupun teknologinya ada, handphonenya ada, apa lagi, mobile ada, namun kalau ilmu hidup tidak dipelajari dengan betul, maka keputusan yang kamu buat untuk teruskan hidup ini di masa yang mencabar akan gagal untuk dilaksanakan dengan benar. Contohnya ilmu hidup bagaimana untuk respect each other. Ilmu hidup bagaimana untuk mengejar masa. Ilmu hidup bagaimana untuk menjadi speaker yang bagus. Itu ilmu hidup yang robot-robot, artificial intelligence, big data, semua itu tidak boleh mereka dapat. Kita, manusia, yang boleh perolehi ilmu hidup itu berdasarkan kepada pengalaman hidup dan juga daripada pendengaran kita. So itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana menjemput saya untuk menyampaikan pengalaman saya, ilmu saya kepada semua. Dan harap ia bermanfaat sebagai ilmu hidup kamu di masa hadapan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Dr. Muhammad Muaizam bin Musa. Di sini saya akan memberikan summary untuk materi yang sudah disampaikan. Mungkin bisa dilihat bagaimana teknologi akan mengubah aktivitas ekonomi dapat dilihat dari 4 aspek atau 4 poin. Yang pertama, teknologi memudahkan pengumpulan dan analisis data yang cepat. Lalu, teknologi mengubah ekonomi dengan menciptakan peluang kemudahan bisnis. Teknologi digital dapat berkembang dengan cepat yang menciptakan inovasi untuk meningkatkan kepentingan pelanggan dari sisi personalization dan customization. Yang ketiga, experimentation, dan continuous development. Jadi perusahaan dapat memanfaatkan big data untuk
mengotomatisasi sistem dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ialah inovasi dalam kontrak kerja. Seperti penjelasan dari Bapak Dr. Muhammad bin Musa, dikatakan bahwa teknologi mampu memudahkan pihak-pihak dalam memantau bahkan memverifikasi kinerja orang lain. Baiklah, terima kasih banyak Bapak atas materi yang sudah disampaikan. Di sini kami akan memberikan sertifikat secara simbolis yang akan ditampilkan pada layar. Silakan. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih. Baik, sesi pertama bisa dibuka kameranya. Sesi kedua. Yang ketiga. Baik, terima kasih. Kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta peserta yang telah mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku pemandu acara menyampaikan permohonan maaf atas salah kata dan perbuatan. Laut biru, indah berseri, pasir putih, tepi bahari. Saya pamit undur diri, sampai kita berjumpa lagi. Akhir kata, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kita semua. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Jadi Terima kita kasih, sebenarnya Dr. itu Faizal. memastikan juga kalau ya Ya, Terima kasih, BPR Dokter. menganggarkan untuk jemputan kami. pendaftarannya. Nampaknya next webinar kita nak bahas blockchain dengan NFT sekali, Dokter. boleh, insyaAllah. Insyaallah. Bila masa dibenarkan. Iya. Tapi schedule jadual Dr. Muaizam sibuk nampaknya bulan depannya. Ya. Tengok dulu. Tak apa, nanti kita InsyaAllah. buat step depan sekali. Ya betul. Kalau boleh Okey. nanti kita jemput Dr. Muaizam datang di kat Medan ni sekali. InsyaAllah, jika semua okey, Ya. semoga dipermudahkan, insyaAllah. Baik, insyaAllah, Dokter. Terima kasih, Dokter. Sama-sama. InsyaAllah kita Terima jumpa kasih lagi, Dokter. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Ya, Bu terima kasih, Vicky, Dokter. Bu Rina. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.